Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan oleh Allah taala, bagaimana yang disebut oleh Mursi sebentar tadi, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di surau pada malam ini. Jadi lama kita tak bersua ni. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat semua? Alhamdulillah. Sekira-kira 4 bulan lah, hampir 4 bulan kita tidak sama-sama dalam majlis ilmu. Bagi yang merindui majlis ilmu pasti ternanti-nanti, kerana mengetahui betapa besarnya kelebihan berada di majlis ilmu itu. Namun bagi mereka yang tidak merasakan apa-apa majlis ilmu itu, maka tidak ada beza pun. Tidak ada beza sama ada majlis ilmu itu berjalan atau tak ada, atau ditangguhkan. Kerana mungkin banyak benda yang lebih penting bagi mereka lah. Jadi tuan-tuan syukurlah, kita sudah pun diberikan ruang kembali, selain daripada bagi masjid lah, bagi masjid selain daripada dapat solat fardu berjamaah, dibuka untuk orang awam solat Jumaat, mengikut kapasiti keluasan masjid. Dan bagi surau dibukalah seperti biasalah, dengan norma-norma baru. Masuk kena daftar, kena cek suhu, hand sanitizer. Selain daripada norma-norma baru ni, kita juga mengharapkan apabila dibuka masjid dan surau ini, bukan norma sahaja baru, bahkan kita harapkan adalah pertambahan jemaah-jemaah yang baru. Pasalnya masa PKP ditutup masjid surau dulu, mengamuk-ngamuk ada orang. Kenapa masjid surau tutup ni?
Pasar raya tu elok je buka. Hari-hari orang boleh pergi pasar raya. Mana lagi penting, pasar ke masjid? Oh, gaya cakap tu. Ya. Susah kita nak jawab, tuan-tuan. Kalau kita jawab, ada je kilahnya nanti. Jadi macam-macam lah, tuan-tuan, ya. Jadi bila melihat situasi itu, kita pun merasakan apabila masjid dan surau ini kembali dibuka, majlis ilmu kembali boleh berjalan, walaupun ketika ini di Perak terhad untuk kuliah maghrib sahaja dibenarkan. Itu pun permitnya sampai azan isyak. Tak boleh lebih-lebih. Azan isyak berhenti. Tak boleh nak lajak sampai tambah lagi setengah jam ke, sampai 9.30 ke 10 ke kan. Ialah maklumlah 3 bulan tak ada kuliah. Jadi geram tu ada juga kan, nak kuliah tu sampai sejam lebih kan. Tapi buat masa ni sampai azan isyak berhenti. Ini pun tengok dah berapa minit dah. Tak sempat tahidyak kuliah ya. Baru nak mukadimah, dah lama tak jumpa kan. Takkanlah tu orang ajar kan, mukadimah sikit-sikit dulu kan. Kok tuan-tuan tak kenal lah saya. Manalah tahu ni siapa ni, ustaz mana pula datang ni ya. Jadi tuan-tuan, apa pun kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala pilih kita lah, tuan-tuan ya. Maknanya kita masih kekal lah istiqamah ni yang saya tengok ni ya. Yang ada ni rasa-rasanya kekal istiqamah daripada sebelum PKP ya, dan PKP dan sekarang pun PKP lah, PKPP. Tengok istiqamah lah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Taala teruslah beri kekuatan kepada kita untuk kita terus istiqamah, tuan-tuan, dalam menghadirkan diri ke masjid ataupun surau, khususnya untuk mengisi masa-masa majlis ilmu yang dianjurkan. Baik tuan-tuan, saya pun tak naklah terlalu panjang mukadimahnya, nanti rugilah kita ya. Dan sebagaimana disebut tadi, di sini pun majlis ilmu insya-Allah akan bermula seperti biasalah. Saya tak risau majlis ilmu tu confirm akan bermula. Yang saya risau jemaah bila nak mula pun tak tahu. Ya. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita sambung balik pengajian kita sebagaimana jadual saya biasa, iaitu Ahad minggu pertama lah setiap bulan. Jadi saya confirmkan balik lah. Jadi alhamdulillah setakat ini tak ada perubahan, kekal ya. Mana tahu dengan sebab PKPP ni ya, norma baru ni pengajian ilmu di-cut ke apa ke. Baik. Jadi kita masuk balik kitab kita tentang Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita masuk pada hadis yang ke-91 ya, muka surat 194 ya. Okey, hadis yang ke-91 muka surat 194. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ursilu kalbi wa usammi fa ajidu ma'ahu 'ala as-saydi kalban akhar lam usammi alaihi wa la adri ayyuhuma akhadha. Qala la ta'kul fa innama sammaita 'ala kalbika wa lam tusammi 'ala al-akhar. Baik, jadi malam ini hadis yang kita akan bicarakan ialah yang berkaitan, tajuknya binatang buruan yang ditangkap oleh anjing. Kita cerita bab hukum fiqah, walaupun mungkin tak berapa nak kena pula kan. Baru mula kuliah majlis ilmu cerita pasal tangkap binatang buruan dengan anjing pula, tapi itu turn hadisnya. Kita ikut je lah. Ya. Baik. Yang bermaksud daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan kepadanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah lepaskan seekor anjingku dan aku sebutkan nama Allah, iaitu Bismillah. Kemudian aku dapati bersamanya di atas buruan itu seekor anjing yang lain yang tiada aku sebutkan nama Allah atasnya. Ini cerita dia pergi memburu, membawa anjing, membantu dia untuk memburu. Jadi hukum bab berkaitan dengan anjing ni kita dengar elok-elok. Jangan kita jadikan alasan, dengar je hadis ni kita jadikan alasan suka-suka kita nak bela anjing, suka-suka gitu je. Jangan. Kita sekarang ni macam-macam yang pelik-pelik suka buat. Walaupun dia sandarkan lah, ni ada mazhab ni kata boleh, mazhab ni kata harus. Tapi kita kena berpegang kepada waqi' selain daripada berpegang kepada mazhab Syafi'i kita. Okey, jadi dia nak pergi memburu, dia bawa anjing sebagai membantu dia untuk menangkap binatang buruan. Dan apabila dia mungkin dia tembak ke, dia panah ke, kalau cerita tentang hadis ni zaman dulu mungkin guna panah lah, tak adalah senapang ke apa ke. Sekarang ni kalau orang memburu mungkin pakai senapang, tapi cerita hadis ni mungkin memakai peralatan yang sesuai pada ketika itulah. Kemudian apabila pergi memburu, mungkin dia tuju satu sasaran binatang buruan dan kenalah barangkali. Kemudian anjing ni akan pergi kejarlah binatang yang dah disasarkan tadi. Baik. Jadi Nabi sebut, kalau kamu nak lepaskan anjing itu pergi menangkap binatang buruan, maka kamu kena sebut dengan nama Allah, iaitu Bismillah. Ini ada dalam ayat Al-Quran pun ada. Tentang buka dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mereka bertanya tentang makanan ataupun apa yang dihalalkan. Qul uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kamu perkara-perkara makanan yang baik-baik. Mana baik ni kita halal dah tentu halal lah. Yang pertama, yang kedua thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga apa binatang buruan yang kamu ajar dia, latih dia sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kamu, dan kamu sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia bawa balik binatang itu, fakulu dalam ayat tersebut, dan kamu makanlah, makanlah binatang ternakan itu dengan syarat dia sebut Bismillah sebelum dia nak lepaskan anjing itu pergi. Maknanya anjing itu bawa balik, kalau disebut Bismillah masa dia nak lepaskan anjing itu, maka makanan itu halal untuk dimakan. Tapi ada syarat dia lagi. Tak habis lagi ni. Ni mukadimah awal. Okey. Baik. Kemudian aku dapati bersamanya di atas buruan itu seekor anjing yang lain yang tiada aku sebutkan nama Allah di atasnya. Mungkin bila balik tengok-tengok ada anjing lain, mungkinlah anjing tak siapa-siapa pula yang bawa makanan tu. Mungkin kita katalah binatang buruan dia gonggong bawa ke tuan dia. Jadi dia keliru, ini anjing aku yang ni, tapi yang bawa ni anjing lain. Okey, tu dengar.
Dan tiada aku mengetahui manakah daripada keduanya yang mengambil, iaitu yang membunuh buruan. Adakah yang membunuh itu anjing yang aku lepaskan, ataupun anjing yang bersama anjingku itu? Dia tak pasti. Kalau betul anjing dia tadi, yang dia masa dia nak lepas pergi, dia sebut nama Allah, bismillah, bawa balik, dia gigi gonggong dia gigit lah binatang yang dia tembak tadi tu ke, ataupun dia panah ke, bawa balik, okey, tu tak ada masalah. Tapi bila yang bawa balik dia ada anjing lain yang bukan anjing dia barangkali, dan dia sudah pastilah tak ada sebut bismillah. Sabda junjungan menjawab soalannya, janganlah engkau makan kerana bahawasanya engkau hanya menyebutkan nama Allah ke atas anjing engkau, dan tidak engkau menyebutkan ke atas anjing yang lain, iaitu anjing yang didapati bersamanya. Jadi oleh kerana kamu tak pasti itu pun bukan anjing kamu, maka kamu tak boleh makan yang binatang yang dibawa tu pada kamu, walaupun memang itu yang kamu tembak atau kamu panah tadi. Kena anjing bawa, tapi anjing yang lain pula yang bawa, dan kamu pun tak pasti, dan kamu pun tak tahu, bahkan kamu dah tentulah tidak menyebut bismillah, maka sudah pasti Nabi kata janganlah makan makanan ataupun binatang buruan itu kerana kamu tidak menyebut nama Allah. Baik, itu cerita kisah pada hadis ini ada kaitan hukumnya. Ada kaitan hukumnya. Jadi faham elok. Dalam mazhab Syafi'i, ini asas dulu. Dalam mazhab Syafi'i, setiap ada yang ada pada anjing itu semua najis. Asas dulu, ni asas faham dulu. Semuanya najis, apa yang ada padanya. Kita tak cerita lagi mazhab lain, nanti dulu. Jangan cerita dulu mazhab lain. Kita cerita bagi faham mazhab Syafi'i. Namun begitu, ada ketika tertentu yang diharuskan untuk kita menggunakan anjing ini. Menggunakan anjing. Bagaimana yang disebut dalam Al-Quran tadi, pertamanya untuk berburu. Baik. Yang pertama, boleh digunakan untuk berburu. Itu pun bukan saja suka-suka je. Maknanya saja suka-suka je nak pergi berburu, bukanlah satu keperluan yang mendesak pun. Hobinya ke, saja suka-suka je. Yang memang kata memang keperluan. Okey. Dan anjingnya pula bukan sebarangan anjing untuk berburu ini. Yang dibenarkan untuk berburu dalam syarak, benarkan untuk berburu ni bukan sebarangan. Ada anjing yang dilatih. Anjing terlatih lah. Bukanlah kita kata jom kita pergi buru, jom kita pergi. Tapi aku rasa aku susah seorang-seorang ni, kita kena cari anjing untuk bantu. Tah mana anjing dia jumpa tepi jalan ni, on the way dia nak pergi berburu, dia pergi tangkap seekor anjing tu, dia pun bawa je. Anjing tu pun tak tahu apa cerita, ikut je. Lepas tu bila dah tembak, dia suruh anjing kejar. Anjing pun tak tahu apa. Silap-silap entah ke mana pergi, ataupun yang lain yang disuruh tangkap, yang lain yang datang bawa. Itu pun tak boleh. Mestilah anjing yang terlatih. Sekurang-kurangnya dia faham arahan tuannya. Ini dalam cerita bab nak cerita hadis ini. Bukanlah bermaksud nak memberi ruang seluas-luasnya. Lepas ni besok tuan-tuan carilah mana-mana seekor anjing, simpanlah untuk pergi berburu. Bukan bermaksud nak memberi ruang tuan-tuan pergi berburu dengan cari anjing. Ni nak cerita hukum yang ada di sini. Baik, yang pertama pergi berburu. Yang kedua, untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Contohnya yang digunakan oleh anggota polis, yang digunakan oleh kastam diraja Malaysia untuk memburu, menangkap penjenayah, mendadah dan sebagainya. Ada di situ keharusan. Itu pun adalah dia punya
ada perkiraan dia lah. Pun ada anjing tertentu jugalah, bukan sebarangan anjing. Kalau disebut sebagai pasukan K9 lah. K9 maknanya polis yang yang anjing ni, ada anjing. Itu adalah dia punya perkiraan pada pihak polis. Dan memang terlatih. Yang itu memang terlatih. Memang diajar betul-betul cara nak tangkap dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga tanaman atau ternakan. Atau ternakan lah. Kita ada bela binatang ternakan ke, takut orang curi dan sebagainya. Kita bela. Itu pun ada caranya. Bukanlah kita suka hati anjing tu seolah-olah macam kita punya kawan. Time kita nak pergi suruh dia jaga, kita bawa keluar. Time tak ada, kita pun bawa masuk rumah, tidur sekali kat rumah tu. Dia bukan sebarangan. Maknanya biar dia jaga kat situ je. Tak ada sampai ke peringkat kita nak bawa masuk dalam rumah. Kemudian apa lagi? Diberi keharusan untuk jika ada keperluan nak membimbing, atau bukan membimbing, kita kata apa? Memimpin kalau orang buta nak berjalan ke apa sebagainya. Dia boleh. Tapi itu mungkin pilihan yang terakhir lah. Sebab ramai orang yang boleh tolong orang, memimpin orang buta ni. Janganlah pula kita orang Islam, kalau yang bukan Islam tu lantak lah. Ini cerita kita yang Islam ni punya ramai orang yang boleh tolong kita. Takkan itu juga binatang kita nak jadikan sebagai tukang nak bawa kita ni, ya. Itu antara ruang-ruang yang diberikan. Jadi bermakna bukanlah sesuka hati. Macam ada yang pernah kita dengar, ada sampai dibuat program, siapa yang nak sentuh anjing, nak buat apa? Kita dah jelas mazhab Syafi'i bahawa setiap inci anjing itu najis. Dan jika tidak ada hukumnya, jika tidak ada apa-apa keperluan, sengaja menyentuh najis, haram hukumnya. Ada apa keperluan nak kita sentuh anjing tu? Tak ada, saja nampak comel dekat tepi jalan dengan kita pun ni, comelnya anjing, kita pun belak. Tak boleh. Haram hukumnya. Selain kena samak, dosa lah. Bila dah haram, dosa lah. Sebab saja-saja kita buat. Melainkan, contoh, kita tengok jalan-jalan, anjing tu terkapai-kapai kat dalam longkang, lemas ke, nyari-nyari nak lemas ke, ya. Ataupun dia tak boleh nak keluar dari longkang, tak boleh nak panjat sebab terjatuh ke, kita pun tolong. Itu sebab mungkin kata apa, atas dasar kita nak tolong haiwan lah, menyelamatkan nyawa dia. Tapi kalau saja suka-suka, tak boleh. Apatah lagi kita nak jadikan dia sebagai binatang belaan pula, duduk dalam rumah elok macam kucing, Allah, tidur sekali dalam bilik, ya, mandikan dia, belai dia. Itu lagilah tak boleh. Sebab Nabi sendiri tak suka masuk rumah yang ada anjing dalam ni. Dalam hadis ada satu riwayat, ya, bila diajak masuk, Nabi tak nak masuk. Bila ditanya kenapa baginda tak mau masuk ke dalam rumah sepulan-sepulan ni, li'anna fi darikum kalban, kerana dalam rumahnya ada anjing. Jadi sebab itu jangan kita sewenang-wenangnya menggunakan alasan. Itu dalam hadis tu kata boleh berburu dengan anjing. Berburu pun boleh, takkanlah duduk sekali dengan anjing, tak boleh. Ya. Ada yang berbangga pula, ya, saya beli ni, oi, baka mahal ni. Ni cerita orang Islam lah, bukan cerita bukan Islam. Ni cerita yang orang Islam. Oi, saya beli baka mahal. Ya. Saya jaga dia. Makanan dia pun susah ni nak beli. Punya banyak binatang yang halal, yang harus untuk kita pelihara. Yang itu juga yang kamu nak jaga. Jadi jagalah. Banyak binatang. Rasa-rasanya yang jelas haram ni dua lah. Kita kata babi dan anjing. Senang ceritalah. Yang lain tu berlambat lagi, belalah. Kucing dah tentu-tentulah boleh. Belalah berapa banyak pun kucing. Yang orang kata apa?
Yang dia ada satu riwayat lagi cerita tentang kalau kita bela, saja-saja bela ni pun sehari ini akan menghilangkan pahala kita sebesar gunung Uhud. Bayang, habis pahala sehari. Kalau kita bela selama mana, lagi banyaklah habis pahala kita. Jadi tak ada apa manfaat, tuan. Jadi pada yang nak sandarkan kepada mazhab lain ke apa semua tu, belajar elok-eloklah. Belajar elok-elok. Kalau kata dia berada di negara yang mengamalkan mazhab itu, contohnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, itu kita angkat tanganlah. Itu di negara yang memang dia mengamalkan mazhab itu, yang memang pada mereka tidak najis. Itu mazhab lainlah. Tapi kita di Malaysia, walaupun di sana ada ruang kita boleh pakai mazhab lain, tetapi kalau kita ni orang awam, kita pun tak tahu satu apa pun hukum hakam, tiba-tiba senang-senang kita nak guna mazhab lain tanpa kita faham, itu membawa masalah dalam masyarakat kita. Jadi tolonglah, ya. Baik, daripada hadis ini ada beberapa hukum yang kita boleh ambil. Baik, ya, setelah saya buat penelitian daripada rujukan yang ada, yang pertama, yang tadilah disebut, jika ada anjing yang lain yang bawa balik ke apa ke, yang kita pun tak tahu dari mana, maka itu dikira haram, kita tak boleh. Tapi kalau dia bawa, contohnya rusa ke kan, bawa digigit rusa, kalau sekiranya dah mati dengan sebab kita panah atau tembak, maka itu dikira dah halal. Tapi kalau tembak tu mungkin kena kaki dia pun tak boleh berjalan, anjing tu bawa tarik dia, hidup lagi kan, cuma dia dah tak boleh berjalan, kalau boleh sembelih, sebab dia belum mati lah, sembelih, halal makan. Okey. Jadi yang pertama tadi, kalau ada anjing lain lah, kalau semata-mata anjing itu digigit, bawa ke dia, halal dimakan. Jadi habis apa cerita anjing yang gigit binatang tu, tak najis ke binatang tu? Tak kena samak ke? Dalam kes ini, dalam situasi yang disebut tadi, ya, kita memandai, kita cuci, bersihkan pada tempat yang kita sangkakan tadi itulah, digigit dan sebagainya. Sebab hukumnya berbeza. Dia bukan cerita macam samak yang selalu kita, ini cerita hukum lain. Okey, faham tuan, ya? Ini dari segi kita kata teori ilmu lah. Dari segi praktikal, saya rasa tuan-tuan takkan kau nak amalkan benda ni. Cari anjing nak bela buat pemburuan, rasa tak ada lah, ya. Baik, kemudian yang kedua, jika didapati haiwan itu mati tenggelam dalam air, mungkin dia panah ke tembak, dia jatuh dalam sungai, lemah. Kalau hidup lagi tak apalah, tapi kalau kata dah mati, anjing tu pun nak bawa tarik, tengok dah mati, tengok dengan basah apa semua kan, ini kita pun rasa ini lemah kot. Ketika itu tak boleh makan daging itu, kata rusa ke apa lagi. Biasanya itulah binatang-binatang buruan yang biasa orang cari kan. Tak boleh makan kalau jatuh tenggelam dalam air dan mati, lemah. Itu binatang buruan kita bawa tarik, tak boleh makan, ya. Yang ketiga, jika hasil buruan itu menghilang, kita panah, ya, anjing pun cari tak jumpa, mana pergi tak tahulah, mungkin dia lari tapi dalam keadaan mungkin dia dah terkena lah tembakan ke panah ke dan sebagainya, tak jumpa sehari semalam. Katalah besoknya kita pergi jumpa, dan kalau kita jumpa itu, kita kata ini, kalau kata panah lah, tapi kalau kata tembak ni susah kita nak pasti, ini aku tembak malah, kok ada orang lain tembak, kita tak tahu. Tapi kalau kata panah, mungkin dia tahu ini panah aku semalam ni, dia kenal anak panah dia barangkali, ya. Kalau dia yakin itu dia punya yang tembakan, halal dia makan, ya. Tapi kalau bukan, dia pun tengok, betul lah rusa ni kena panah, tapi dia tengok anak panah tu bukan anak panah aku, anak panah aku lain,
Mana bukan dia, maka dia tak boleh makan. Tu 4 hukum. Ini kita cerita hukum je lah. Dan yang keempat, jika anjing itu dia bawa binatang buruan pada kita, yang kita tembak tadi, dia dah makan dah separuh. Contohnya kaki dah habis separuh dah. Kan? Tengok mana ni? Tinggal 3 je kaki. Seekor lagi, satu lagi kaki mana? Mungkinlah kita beranggapan anjing tu dah makan lah barangkali kan. Mana mungkinlah dengan sebab tembak boleh tercabut kaki. Ataupun dengan sebab panah boleh terputus kaki. Ataupun kita tengok ada kesan gigitan kat peha, kat perut dia ke, yang mana bukan gigit tapi dimakan lah. Dan kita yakin memang anjing tu yang makan, maka binatang yang dibawa tu, walaupun kita yang tembak, anjing kita yang ambil, dan kita pun baca bismillah pada anjing tu masa dia lepaskan, maka ketika itu haram untuk kita makan binatang tu dah. Itu hukum yang ada. Jadi tuan-tuan, sebab itu saya kata tadi, sebenarnya banyak lagi lah nak cerita tentang perburuan anjing ini. Tapi memadailah apabila kita nak kita kata tadi, nak tahu, maka kita kena faham betul-betul hukum hakam yang berkaitan dengan anjing. Kalau kita rasa, payahlah, tak payahlah, dah nak buat apa, pergi buru. Ataupun buru je lah seorang-seorang. Burulah seorang-seorang. Okey. Jadi itu adalah merupakan pecahan daripada hukum yang berkaitan dengan anjing yang kita bawa pergi memburu ni tadi. Okey, baik. Manakala yang halal pula bagaimana? Yang pertama, anjing itu mestilah anjing yang terlatih. Bagaimana disebut tadi, mengikut uruf situasi. Jika sekiranya situasinya, maknanya anjing tu faham pada arahan tuan, pergi. Dia pun bawa balik. Kamu pergi kejar tu, aku dah tembak tu, dia pergi kejar. Dia pun bawa balik. Tapi kalau kata urufnya memerlukan masa tertentu, mungkin itulah yang dikatakan melatih anjing yang terlatih itu. Baik. Kemudian pastikan anjing yang dilepaskan untuk menangkap binatang buruan itu mesti dibacakan bismillah dengan nama Allah. Kalau tak, dia bawa balik, tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Itu ada beza tu. Hanya dengan sebut bismillah, maka dia jadi halal binatang buruan tersebut. Okey. Kemudian anjing itu mestilah diawasi supaya dia tak makan bahagian-bahagian tertentu. Kita kena ambil tahu. Panjanglah hayanya. Sebab itu tak payahlah. Panjang pendek ceritanya, tak payahlah kita beria susah payah. Melainkan jika ada keperluan yang mendesak. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis, satu riwayat hadis Nabi sebut, anjing ini melainkan kalba harsin au masyah, untuk tujuan pengawasan ataupun untuk mengawal ternakan. So termasuklah antara satu lagi perburuan yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat saya bacakan tadi. Boleh faham tuan-tuan? Saya ingat saya tak payahlah pergi terlalu panjang cerita bab anjing ni. Sebab secara wakilnya tuan-tuan pun tak terbabit lah. Kita pergilah kepada mana yang bersesuaian dengan wakil kita. Yang itu kita dalamnya. Yang tadi itu kita sekadar tahu je lah. Kalau orang tanya, kita pun faham. Itu dah. Okay, baik tuan-tuan, kita masuk hadis sebelum ada beberapa minit lagi. Hadis 92. Anil Bara' ibn Azib wa Zaid ibn Arqam sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sarfi. Faqala in kana yadan biyadin fala ba'sa wa in kana nasi'an fala yasluh.
Jualan emas dengan emas, perak dengan perak. Yang ni mungkin sesuai dengan itu. Cumanya udah lelaki dah pula yang dengar, ada perempuan ni. Biasa beli emas ni perempuan lah. Tuan-tuan ada beli ke emas? Belikan untuk isteri lah, ada lah kot. Ya. Okey, baik. Daripada Al-Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam bertanya keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara pertukaran. Keduanya bertanya tentang hukum pertukaran, iaitu jualan emas dengan emas, perak dengan perak, dan jualan salah satu daripada keduanya dengan yang satu lainnya. Jual beli emas dengan emas. Yang ini kena faham dulu. Sebab kita takut dia akan jadi riba. Riba ni haram. Dia ada emas, rantai emas yang dia dah simpan mungkin 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Ya. Kemudian bila ada keluar satu mungkin rantai baru dan sebagainya di kedai emas lah, dia rasa aku rasa nak belilah. Tapi bukan beli, tapi dia nak tukar. Jual emas dengan emas. Faham? Faham kan? Biasa tak? Itulah istilahnya trade in lah, istilah mudah kata. Ya? Bukan saya lah, saya nak kata saya. Katalah seorang perempuan dia ada satu rantai emas. Tak kira lah dia dah simpan ke, dia beli dulu ke, dia ada. Kemudian dia nak dapatkan satu rantai emas baru dengan menukarkan dengan, contohlah ini rantai dia. Ya. Ini yang dekat kedai. Ya. Dia tak boleh tukar. Contohnya, saya nak rantai ini tapi saya bagi yang ini. Contohnya lah, yang ini nilainya, katalah yang ini, yang saya punya ni nilainya 1,500. Okey, 1,500. Okey, nilai yang di kedai ni katalah 2,000 lah. 2,000. Okey. Okey, saya bagi ini, kamu bagi yang ini. Baki lagi berapa tadi bezanya? Baginya 500, saya tambah 500. Faham tak yang tu? Faham situasi itu dulu ya? Okey, yang itu tak boleh. Dia boleh dipigi sebagai riba. Cara dia macam mana? Okey, ni rantai emas saya. Contohlah, bukan saya lah, seorang perempuan lah. Senang ceritanya. Okey, ini rantai yang ada di kedai. Okey, asalnya dia nak trade in lah, kan? Ambil ni, kami ni berapa baki, aku top up je lah. Okey, katalah nilai rantai yang si perempuan ni tadi 1,500. Nilai rantai yang ada, barang kemas yang ada di kedai yang dia nak tadi tu, nak trade in tu, ialah 2,000. Untuk mengelakkan dia jadi riba, dia kena jual dulu ini. Nampak dia macam sama je kan? Sama je lah Ustaz. Sama lah. Okey, katalah yang perempuan tadi pun, ni saya punya rantai ada, berapa ni harga? 1,500. Okey, ni saya jual. Okey, tu pun bayar. 1,500. Kita pun ambil duit. Dapat duit 1,500. Rantai yang kita nak beli tadi berapa? 2,000. Tak cukup lagi berapa? Kita pun ambil 500 dalam poket. Allah, tak ada pula. Minta kat suami. Bang, ada 500 bang. Awak yang nak beli. Tak cukup lagi 500. Kita suami bagi. Kita pun cukup tak 2,000. Kita pun bayar. 2,000. Ambil lah kita punya rantai baru yang kita nak tadi. Itu baru tak jadi riba. Faham tak? Jadi pesan kan, dengan orang rumah ke, dengan isteri ke, yang lelaki ni tak tahu lah, rasa tak ada kot yang beli. Kot ada, kalau beli pun beli sekali gitu lah, beli, tolong belikan je lah. Namun kata, bang awak trade in kan, saya nak rantai yang jenis ni, ni rantai saya, awak pergilah pergi. Tak ada. Itu yang kita nak mengelakkan jadi riba. Sebab itu dalam bab jual beli emas ini, kena faham hukum hakam tuan-tuan. Jangan ikut dan. Jangan ikut dan gitu tuan-tuan. Ya.
nanti dia akan jadi riba. Bila jadi riba, sudah jadi haram. Apa makna kita pakai benda yang haram? Tu belum cerita lagi zakat dia bayar tak bayar zakat emas tu. Ya, tak bayar pula zakat emas lagilah. Ya. Okey. Baik. Maka ia berkata, jika adalah ia, iaitu pertukaran itu tangan dengan tangan, artinya berlaku pertukaran itu di antara penjual dan pembeli dengan cara tunai dan bersatu jenis, maka tidaklah mengapa. Kalau sama jenis, tak masalah. Mutamathil, sama jenis, sama timbangan, sama nilai, tak masalah. Tapi ada satu yang mustahil nak jadi sama. Macam tadi dia kata, ini berapa? Ini dah 2,000. Yang kita punya nilai 1,500. Dah tentu takkan sama. Takkan sama. Jadi sebab itu dalam bab ini mungkin tak tahulah, sebab ada yang kata ramai yang buat macam tu. Dia tolak ni, berapa baki dia topak aja. Tu jadi riba. Tu jagalah tuan-tuan ya. Peringatkan. Baik. Artinya berlaku pertukaran itu di antara penjual dan pembeli dengan cara tunai dan bersatu jenis ya. Dia mesti pertama, dia mesti sama jenis. Yang kedua, terima pada ketika itu tangan ke tangan. Tangan ke tangan tu tak apalah, memang kita hadir ke situ. Cuma mutamasilan ni, sama nilai, sama jenis tu mungkin susah. So bila tak sama nilai, dia akan ada unsur lebihan. Lebihan itu yang kita akan anggap sebagai riba. Jadi hati-hati. Dan yang kedua, dan jika tadi, maka tidak mengapa ya, kalau kata sama jenis dan secara tunai, beli emas tu secara tunai, itu tidak mengapa. Dan jika ada ia dengan bertempoh-tempoh, maka tiadalah harus. Tak boleh beli emas ini secara bertempoh. Bayar sekarang, bila dapat? Nantilah. Itu tak boleh. Tak boleh. Ya? Nantilah panjang bab emas ni. Ya, sebab saya kata tadi, permit kuliah sekarang ni azan sah. Ya. Jadi tak apalah, ada kesempatan ni kita bahas sikitlah. Mungkin pada bulan yang akan datang, harap-harap adalah perkembangan positif. Boleh lambat sikit ke kuliah dan sebagainya. Wallahualam. Ada soalan tuan? Kita dah lama lah. Macam orang di gadai ranum ke apa mana? Tengoklah dia punya ni macam mana kaedah dia. Upah tak ada masalah. Upah memang ada dalam Islam. Jadi bagi kita ambil duit dulu kan? Ambil duit emas tu. Macam kita bawa lah, pantai lah, benar tadi kan? 500. Besok kita nak ambil, kena lah 570. Itu saya kata tadi, upah ni dia bergantung kepada akad. Bergantung kepada akad. Akad itu menyatakan apa? Upah ni memang boleh, harus, tetapi mengikut kesesuaian. Janganlah dia yang kadar yang melampau. Ya, upah memang ada, tapi tengok dia ada dalam akad lah. Kalau akad tak ada, contohnya dia tak kata pun kalau nak ambil hang kena bayar lebih dari ni. Dia tak cakap pun, tiba-tiba bila ambil hang kena bayar lebih daripada ni. Dulu tak cakap pun. Itu barulah kita boleh kata ada unsur-unsur riba. Tapi kalau dalam akad dia dah jelas ya, bahawa itu adalah upah yang bersesuaian dan diharuskan, itu tak ada salah. Tapi dia tak beritahu tak banyak ranum dulu. Bila nak ambil tu baru kena. Kalau tak bagi tahu tu kena cek balik, semak balik. Tak bagi tahu tu sama ada memang tak ada dalam akad ataupun benda tu ada cuma dia tak lupa nak bagi tahu. Kalau bila nak ambil balik ni, dia kata ya. Tengok baliklah akad dia. Tak apalah engineer. Nanti kita bicara lebih sikit tuan-tuan pada ni sebab masa agak terhad boleh. Dia ada beli itik ayam lah ekor tu kan. Sebelum ni selalu orang suruh itik dia. Sekarang ni dia beli 2 ekor anjing. Tapi dia beli 2 rumah lah. Untuk beli anjing tu apa? Mungkin lah jaga ayam itik tu. Okey. Boleh ke? Untuk jaga ternakan tak ada masalah. Tetapi syarat tu, jaga je lah.
Jangan pula jaga-jaga, lepas tu malam kita bawa dia masuk bilik rumah, bela dah. Tu tak boleh. Tahu dia di luar rumah. Beri makan dengan. Memang yang itu saya kata tadi, antara yang haruskan untuk menjaga ternakan. Cuma janganlah berbangga-bangga pula tu. Oh, tengok aku ni bela anjing lah apa benda. Itu soal kemanusiaan lah. Soal tanggungjawab dia kena selesaikan lah. Jangan kata anjing, kita bela kucing yang halal arus tu pun, kalau tak kena tanggungjawab kita kata Nabi suka kucing ni. Betul Nabi suka kucing, tapi masalah yang kau jaga tak kucing kau sampai pergi rumah jiran berak rumah jiran, kat rumah kamu tak ada pula dia berak. Contohnya kan. Kalau tujuan nak ternakan, jaga ternakan tak ada masalah. Elok. Jaga anjing ni jimat lah dari sudut kos. Banding upah pekerja berapa ribu nak bayar kan. Anjing ni bagi makan selesai lah. Dia bukan kira gaji tu. Masalah hutang emas boleh hutang dengan kita ambil contohnya. Apa dia? Hutang emas, hutang tu. Beli hutang. Boleh ke? Hutang emas beli hutang. Kita hutang Emas tu beli hutang. Maknanya tertangguh lah juga. Boleh, tak boleh. Tak boleh. Dia mesti tunai dan yadan biadin. Tangan ke tangan masa tu. Nah 1,000, nah ni gelang. Nah 5,000, ni rantai. Gitu. Tak apalah tuan-tuan. InsyaAllah saya akan buka lah nanti pada bulan depan lah kot. Mungkin kita syarah sikit lah, lebih sikit pada hadis yang berkaitan dengan aman. Saya yakin banyak ni yang ni berkaitan dengan muamalat seharian kita. Termasuklah macam tadi sebut tadi pasal pajak gadai apa semua tadi nantilah sebab kita tengok dalam tempoh PKPP hari tu ramai orang beratur ke pusat pajak gadai. Yalah, nasib kita tak sama kan. Mungkin ada yang rezekinya orang kata terkesan dengan situasi itu sehingga sampai ke peringkat itu, dan walaupun begitu dia tidak menghalalkan cara. Maknanya ikut sukalah nak buat tanpa hukum syarak, nak pergi pajak gadai ikut cara yang macam mana pun kena mengikut hukum ketetapan syarak. Jadi insya-Allah saya cuba akan buka ruangan nantilah pada akan datang. Okey tuan-tuan wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Tangguh tasbih farah dan surat An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina aamanu wa amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.